Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua pelajar tahun 5, murid-murid tahun 5. InsyaAllah hari ini saya Ustazah Najla akan mengajar tentang pelajaran yang pertama, iaitu perkembangan agama Islam. Baik, sebelum itu Ustazah ingin menerangkan perkembangan agama Islam ini menghuraikan dari sudut yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah dan yang kelima qanun atau perundangan. Jadi untuk hari ini Ustazah akan memfokuskan hanya pada perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Baik. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai tekanan dan ancaman, tetapi tidak mendapat sokongan ramai. Bermaksud Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah dan pelbagai tekanan dan ancaman yang diterima, namun begitu Nabi tidak mendapat sokongan. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengembangkan agama Islam. Jadi bermulalah perkembangan agama Islam dari sudut akidah di Madinah. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan perihal akidah. Apa itu akidah? Akidah merupakan tunjang kepada agama dan kekuatan umat. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia bersesuaian dengan fitrah manusia yang sejahtera berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Baik, seterusnya mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama Islam dengan mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semasa kaumnya sedang berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Kaum Nabi Muhammad ini, iaitu penduduk Mekah, sangat berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Mereka menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Kita ulang lagi sekali, mereka menyembah apa? Yang pertama, batu, pokok, matahari dan berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah dan berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Berhala apa yang terbesar? Ada dua, iaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Baik. Pada peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, dimaki, dihina dan diancam
walaupun sebelum ini kaumnya menggelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Terpuji. Okey, ini di Mekah ya. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang? Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, hanya lebih kurang 100 orang sahaja. Islam semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Ingat tak lagi peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun 4 yang lepas? Setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Ada berapa yang dimusnahkan? 360. Berhala yang terkenal ialah Al-Lata, Al-Uzza. Ingat tak lagi? Al-Lata dan Al-Uzza adalah berhala yang terbesar. Dan seterusnya Al-Manah, Yaghuth dan Ya'uq. Lagi sekali Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Yaghuth dan Ya'uq. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Dan itulah sikit sebanyak tentang perkembangan agama Islam dari sudut dakwah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.